Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir Sablan Mezul dan kami memilih syarikat Petronas sebagai projek bicara tuntas kami. Okey, first kali saya akan mulakan dengan pengenalan. Seperti yang anda tahu, Petroleum Nasional Berhad atau lebih dikenali sebagai Petronas ialah sebuah syarikat minyak yang bertapak kat Malaysia ni sejak 17 Ogos 1974. Sekarang, dia mempunyai 47,669 pekerja di seluruh dunia. Fortune Global 500 telah meletakkan Petronas sebagai sebuah syarikat ke-186 terbesar di dunia pada tahun 2011. Okey, antara kejayaan Petronas, dia berjaya merekodkan peningkatan pendapatan sebanyak 121.1 bilion, 3.9 bilion bagi separuh tahun pertama 2019 berbanding 117.2 bilion yang dicatat tempoh sama tahun lalu. Syarikat gergasi minyak dan gas ini turut mencatatkan pertumbuhan keuntungan selepas cukai iaitu PAT sebanyak 900% kepada 28.9 bilion berbanding 26.6 bilion separuh tahun pertama 2018. Majalah Financial Times telah mengenal pasti atau mengiktiraf Petronas sebagai salah satu daripada kembar tujuh yang baru syarikat minyak dan gas milik kerajaan yang paling berpengaruh di luar OECD. Assalamualaikum. Saya pula akan menerangkan perolehan kepentingan kawalan dalam anak syarikat, syarikat bersekutu dan usaha sama. Syarikat Petronas mempunyai anak syarikat milik penuh sebanyak 201 buah anak syarikat milik separa sebanyak 59 buah syarikat dan syarikat bersekutu sebanyak 65 buah syarikat. Antaranya ialah bagi anak syarikat Petronas, Petronas mempunyai kepentingan sebanyak 100% bagi syarikat Petronas Carigali Sdn Bhd, 90% bagi syarikat Malaysia LNG Sdn Bhd dan 63.94% bagi syarikat Petronas Dagangan Berhad. Bagi syarikat bersekutu pula, Petronas mempunyai kepentingan sebanyak 40% bagi PT Transportasi Gas Indonesia, 20% bagi BC Petroleum Sdn Bhd dan 30% bagi syarikat Eastern Sabah Power Consortium Sdn Bhd. Berikut adalah struktur modal kompleks bagi syarikat Petronas. Polisi bagi syarikat Petronas ialah syarikat Petronas memasukkan penyata kewangan subsidiari ke dalam penyata kewangan disatukan seperti yang tertakluk dalam MFRS 10 dan MFRS 12. Syarikat Petronas juga merekodkan kepentingan anak syarikat melalui kaedah perolehan atau acquisition method yang terdapat dalam MFRS 3 dan MFRS 10. MFRS 3 para BC 22, kedua-dua IAS 22 dan APB pendapat 16 membenarkan penggunaan salah satu kaedah pemerolehan atau kaedah penyatuan kepentingan perakaunan perniagaan kombinasi walaupun kedua kaedah tersebut tidak dimaksudkan sebagai alternatif untuk set fakta dan keadaan yang sama. MFRS 10 para 4, entiti yang merupakan syarikat induk perlu menunjukkan penyata kewangan disatukan. MFRS 12 para 1, objektif MFRS ini adalah menghendaki entiti mendedahkan maklumat yang membolehkan pengguna penyata kewangannya menilai A. Sifat dan risiko yang berkaitan dengan kepentingan dalam entiti lain dan B. Kesan kepentingan tersebut terhadap kedudukan kewangan, prestasi kewangan dan aliran tunai. Bagi penyata kedudukan kewangan bagi syarikat Petronas pula ialah pada tahun 2018, pelaburan dalam subsidiari menunjukkan sebanyak RM152,807. Pada 2019 pula telah menunjuk peningkatan kepada RM153,229. Assalamualaikum. Okey, seterusnya saya akan menerangkan berkaitan dengan muhibah atas gabungan ataupun MAG. MAG ialah aset yang mewakili faedah ekonomi masa depan yang timbul daripada perolehan aset lain menerusi gabungan perniagaan yang tidak dapat dikenal pasti secara individu dan diiktiraf secara berasingan. Okey, seterusnya ialah muhibah wujud daripada satu perbezaan kombinasi perniagaan yang diukur pada kos dengan kerugian rosok nilai yang terkumpul. Okey, berikut merupakan penentuan MAG bagi pelaburan dalam subsidiari.
iaitu kita bermula dengan MFRS 3, iaitu Penggabungan Perniagaan dalam Petronas. Muhibah diiktiraf pada tarikh perolehan, iaitu pembayaran dibuat pada nilai saksama, dan yang kedua ialah nilai KBK dalam entiti apabila ia diperoleh. Seterusnya saya akan menerangkan berkaitan dengan para 34. Okey, para 34 ialah nilai pembayaran dan jumlah KBK yang lebih rendah daripada nilai saksama aset subsidiari, maka akan dianggap sebagai laba dalam pembelian diskaun. Perbezaan yang berlaku ini perlu diiktiraf sebagai untung atau rugi. Okey, berikut merupakan pendedahan dalam penyata untung dan rugi bagi syarikat Petronas. Okey, untuk maklumat anda semua, Petronas telah mengiktiraf laba dalam pembelian diskaun disebabkan nilai aset bersih syarikat lebih besar daripada nilai pembalasan dan KPK. Oleh itu, berdasarkan MFRS 3, para 34 syarikat telah mengiktiraf perbezaan ini dalam penyata pendapatan komprehensif Petronas. Baiklah, saya akan meneruskan presentation kawan saya. Okey, seperti yang anda lihat, muhibah dalam aset tidak zahir. Mengikut MFRS 136, rosok nilai aset, MAG pada awalnya akan diukur pada kos dan seterusnya ditolak dengan rugi rosok nilai terkumpul. Para 80 pula menyatakan ia bertujuan untuk kegunaan ujian rosok nilai dan muhibah yang diperoleh daripada perniagaan gabungan juga akan diperuntukkan kepada unit penjanaan tunai. MAG yang dialokasikan juga akan dijadikan sebagai nilai dibawa bersama dengan aman boleh pilih, bertujuan untuk dibandingkan dengan nilai aman boleh pulih. Okey, di sini anda dapat lihat pendedahan dalam penyata kedudukan kewangan untuk syarikat Petronas dan nota kepada akaun 19 untuk MAG untuk intangible asset. Assalamualaikum, saya Nazmi bin Fuhari, nombor matrik A172429. Saya akan berceritakan berkenaan pelaburan dalam syarikat bersekutu. Untuk pelaburan dalam syarikat bersekutu, MFRS yang terlibat adalah MFRS 128, iaitu adalah suatu kerangka kerja yang berkaitan dengan perekanan untuk pelaburan dalam syarikat bersekutu bagi penyata kewangan gabungan dan penyata kewangan berasingan. Dalam para 3 untuk MFRS 128 2013, syarikat bersekutu diiktiraf sebagai entiti di mana pelabur mempunyai pengaruh yang signifikan. Pengaruh signifikan kat sini didefinisikan sebagai kekuatan untuk mengambil bahagian dalam keputusan dasar kewangan dan operasi pelabur, tetapi bukan kawalan atau kawalan bersama terhadap polisi tersebut. Bagi para 5 pula, jika pelabur memiliki kurang daripada 20% kuasa voting power, maka dianggap bahawa pelabur tidak mempunyai pengaruh yang signifikan, kecuali pengaruh tersebut dapat ditunjukkan dengan jelas. Maksudnya dapat ditunjukkan cara lain selain daripada voting power itu. Nah, ini pula adalah sebagai contoh bagaimana pelaburan dalam syarikat bersekutu dipersembahkan dalam penyata kedudukan kewangan. Seperti kita dapat lihat macam investment in associate ni, itu adalah pelaburan dalam syarikat bersekutu. Dan kita boleh tengok dari sini dekat atas associate companies tu, antara contohnya adalah Trans-Asia Pipeline Company yang mana Petronas ada mempunyai 35%. Okey, seperti yang kita telah lihat tadi, kita telah tunjukkan bagaimana pelaburan dalam syarikat bersekutu dipersembahkan dalam penyata kewangan. Dalam pelaburan dalam syarikat bersekutu ni ada beberapa perkara yang perlu dipatuhi. Sebagai contoh, dalam para 16 ni mengatakan memperuntukkan bahawa entiti harus menggunakan kaedah equity untuk mengira pelaburannya dalam syarikat bersekutu dalam penyata kewangan gabungan dan penyata kewangannya sendiri, tetapi tidak dalam penyata kewangan berasingan. Dalam para 16 ni ada pengecualian juga yang tak perlu ikut para 16 yang tak perlu ikut kaedah equity. Sebagai contoh, dalam para 18, entiti yang merupakan venture capital, mutual fund, unit trust dan entiti yang serupa termasuk investment link insurance fund boleh memilih untuk mengukur pelaburan dalam syarikat bersekutu dan usaha sama sebagai nilai saksama melalui untung atau rugi. Para 20 dan 21 pula, pelabur dalam syarikat bersekutu yang dikelaskan sebagai held for sale
yang mana pelaburan tu dia memiliki hanya untuk dijual balik, yang mana ianya sepatutnya diakaunkan mengikut MFRS 5. Dia tak mengikut MFRS 128, dia ikut MFRS 125. Yang ni pula adalah prinsip asas dalam perakaunan equity. Sebab tadi para 16 mengatakan kita perlu menggunakan kaedah equity. So ini prinsip asas perakaunan equity lah. Untuk para 38, jika bahagian kerugian pelabur syarikat bersekutu melebihi nilai bawaan pelaburan, kerugian diakui tidak akan menjadi kepada nilai bawaan pelaburan dan akaun pelaburan dilaporkan tiada baki. Dalam arti kata lain, akaun pelaburan tidak sepatutnya dilaporkan pada baki kredit. Para 39 pula, sekiranya syarikat bersekutu kemudian melaporkan keuntungan, pelabur yang menyumbang semula termasuk keuntungan share mereka hanya setelah bahagian keuntungannya cukup untuk menebus semula bahagian kerugian yang tidak diiktiraf. Maksudnya kalau tadi para 38 tadi, kalau dia ada berlaku kerugian, dia tak rekod kerugian tu, dia hanya rekod pada nilai pelaburan. And then kalau pada yang masa akan datangnya pula dia peroleh keuntungan dan keuntungan tu mampu untuk tanggung balik kerugian yang pada para 38 tu, and then dia perlu tolak balik yang keuntungan tu dengan kerugian tu, and then dia iktirafkan baki keuntungan tu lah. Okay, tadi kita telah cerangkan secara macam konsep para 38-39. Sekarang ni dari segi contoh. Okay, kita ambil contoh dengan andaian jika Petronas mempunyai 30% kepentingan dalam B Berhad, nilai bawaan pelaburan pada 1 Januari 2020 adalah 100,000. Maksudnya Petronas ada kepentingan dalam B tu 30%. Lepas tu time kos pelaburan pada waktu tu adalah 100,000 kan. Jadi pada para 38, jika B Berhad merekod kerugian 400,000 pada akhir tahun 31 Disember 2020, tahun yang sama, cuma akhir tahun, kerugian share Petronas dalam B Berhad itu hanya terhad pada 100,000 saja, bukan 120. 120 tu dia dapat daripada 30% tu kalikan dengan 400,000. Okey. Jadi dia hanya rekod 100,000 pada nilai kos lah. Dia tak rekod kerugian selebihnya. Okey. Sebab untuk seterusnya pada para 39 pula, jika B Berhad melaporkan keuntungan 500,000 pada akhir tahun 31 Disember 2021. Maksudnya akhir tahun hadapan. 1 tahun selepas dia Petronas melakukan pelaburan. Keuntungan share Petronas dalam B Berhad pada tahun 2021 adalah 130,000. Okay, 130,000. Dari sini kita dapat tengok kan, syarikat B Berhad tu untung 500,000. Kepentingan Petronas dalam B Berhad tu adalah 30% kan. Jadi sepatutnya yang dia perlu rekod adalah 150,000. Tapi sebabkan yang para 38 tu dia ada kerugian, so jadi dia perlu tanggung balik sebab kerugian tu dia tak laporkan dalam penyata kewangan. So jadi dia perlu tanggung balik kerugian tu, jadi dia perlu tolakkan dengan 20,000 sebab dia pada yang tahun lepas tu dia rekod 100,000 tapi kerugian lagi 20,000 tu tak rekod. So jadi 150 tu perlu tolak dengan 20,000. Jadi baki yang ada hanyalah 130,000. Jadi 130,000 tu adalah yang direkod dalam penyata kewangan. Okay, itu saja dari saya. Okay, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nurul Farashki binti Mak Fauzi dengan nombor matrik A169023. Seterusnya saya akan membentangkan bahagian urus niaga antara syarikat bagi Petroleum Nasional Berhad atau dikenali sebagai Petronas Berhad. Syarikat Petronas Berhad telah membuat pelaburan dengan syarikat-syarikat di seluruh dunia. Urus niaga yang dilakukan antaranya urus niaga upstream, iaitu urus niaga penjualan barang niaga yang dilakukan antara anak syarikat kepada syarikat induk, dan urus niaga downstream yang dilakukan antara syarikat induk kepada anak syarikat. Dengan berlakunya urus niaga antara syarikat ini, syarikat Petronas Berhad perlu mematuhi piawaian yang telah ditetapkan
oleh MFRS seperti yang termaktub dalam MFRS 10 para B86 di mana urus niaga antara syarikat dalam kumpulan tidak diiktiraf kerana secara umumnya satu kumpulan akan dilihat sebagai satu entiti. Oleh itu, syarikat perlu menggabungkan item seperti aset, liability, equity, pendapatan belanja dan aliran tunai syarikat induk dengan anak syarikat. Yang kedua, syarikat perlu menghapuskan nilai bawaan, pelaburan dan bahagian ekuiti syarikat induk dalam anak syarikat. Dan yang ketiga, syarikat perlu menghapuskan sepenuhnya baki urus niaga pendapatan dan belanja antara syarikat. Seterusnya, bagi para 19 dan 20, syarikat induk hendaklah menyediakan penyata kewangan digabungkan menggunakan polisi perakaunan yang seragam. Dan penyatuan bagi investee akan bermulanya dari tarikh investor memperolehi kawalan terhadap investee dan berhenti apabila investor kehilangan kawalan ke atas investee tersebut. Seterusnya, accounting treatment bagi dividen. Hasil dividen daripada anak syarikat dan syarikat bersekutu tidak direkodkan dalam penyata aliran tunai disatukan. Seperti dalam raja ini, dividen yang diterima daripada praperolehan akan dikira sebagai pengurangan dalam pelaburan syarikat induk. Manakala dividen yang diterima selepas tarikh perolehan akan dikira sebagai pendapatan oleh syarikat induk. Baiklah, kita lihat kepada piawaian yang kedua, iaitu bagaimana syarikat Petronas Berhad perlu mendedahkan transaksi-transaksi yang terlibat ke dalam penyata kewangan disatukan. Menurut piawaian MFRS 124/18, sekiranya satu entiti telah mempunyai transaksi pihak berkaitan pada tempoh yang diliputi oleh penyata kewangan, ia perlu mendedahkan jenis hubungan pihak berkaitan dan maklumat tentang transaksi dan baki luar biasa. Sekurang-kurangnya pendedahan perlu merangkumi amount transaksi, jumlah baki belum dijelaskan, peruntukan hutang ragu dan perbelanjaan yang diiktiraf dalam tempoh berkenaan, sama ada hutang lapuk atau hutang ragu tersebut disebabkan oleh pihak berkaitan. Bagi perenggan yang seterusnya, iaitu MFRS 124/19, menyatakan bagaimana pendedahan pihak yang berkaitan hendaklah dilakukan secara berasingan seperti mengikut kategori syarikat induk, entiti dengan kawalan bersama, anak syarikat, syarikat bersekutu, usaha sama, pengurusan utama entiti dan juga pihak berkepentingan yang lain. Baiklah, seperti dalam rajah ini, syarikat Petronas Berhad telah mengasingkan pihak-pihak berkaitan mengikut kategori-kategori yang telah ditetapkan dalam para 19 sebentar tadi seperti Federal and State Government, Subsidiaries, Associate Companies and Joint Venture. Seperti kita lihat di sini, amount subsidiaries telah dihapus kira dalam penyata kewangan disatukan. Okey, kesimpulannya, fikir Petronas memasukkan penyata kewangan subsidiari ke dalam penyata kewangan disatukan mengikut MFRS 10 dan MFRS 12 dan merekodkan kepentingan anak syarikat melalui kaedah perolehan acquisition method iaitu mengikut MFRS 3 dan MFRS 10. MAG Petronas pula, MAG pada awalnya akan diukur pada kos dan seterusnya ditolak dengan rugi rosok nilai terkumpul mengikut MFRS 136. Muhibah diiktiraf pada tarikh perolehan pembayaran dibuat pada nilai saksama mengikut piawaian MFRS 3. Pelaburan dalam syarikat bersekutu pula, Petronas telah mematuhi kerangka kerja yang berkaitan dengan perakaunan untuk pelaburan dalam syarikat bersekutu bagi penyata kewangan gabungan dan penyata kewangan yang berasingan mengikut MFRS 128. Dan akhir sekali, urus niaga antara syarikat, iaitu Petronas menyediakan penyata kewangan yang digabungkan menggunakan polisi perakaunan yang seragam mengikut piawaian MFRS 10. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.